من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: باب الذي يصبر على أذى الناس. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita cuba menghitungnya, cuba mensyukuri Allah pun kita tak mampu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan mereka yang bersyukur. Dan Allah sendiri berkata, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, dan daripada yang sedikit itu pun sedikit saja kesyukuran kamu. Di hadis saya bacakan tadi daripada kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia, dengan orang ramai, dan dia bersabar di atas gangguan mereka adalah terlebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan dia juga tidak sabar atas gangguan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa orang mukmin yang bergaul dan dia bersabar atas apa yang balasan yang diterima itu lebih baik daripada seorang yang dia tak bergaul dengan orang, dia kata asalkan aku tak kacau engkau, kau tak kacau aku, kubur masing-masing. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun untuk kafatan linnas, untuk semua manusia, tanpa bergaul. Macam mana nak sampai kepada manusia? Nak pakai Zoom. Zaman tu mana ada Zoom? Dan Zoom yang sampai message tapi cahaya, nur, itu semua tak akan sampai tanpa pergerakan fizikal yang berlaku. Dan dengan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhadapan dengan mereka yang telah mengkeji Rasulullah, menghina, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas pengorbanan itulah Allah Subhanahu wa taala telah sebarkan hidayah ke seluruh alam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, orang Ansar mereka mengawal rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Ansari. Mereka mengawal rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah turunkan ayat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasulullah, sampaikan dakwah, sampaikan syariat yang kami turunkan kepada kamu. Jika tidak, kamu belum tunaikan tanggungjawab kamu. Bab keselamatan jangan risau, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan pelihara kamu. Nabi bangun tengah malam, Nabi keluar, Nabi kata kepada yang mengawal rumah, balik. Semua balik. Allah telah janji akan keselamatan aku. Kawalan Allah. Allah akan jaga. Fallahu khairun hafidha. Allah yang akan memelihara aku. Maka mereka semua balik. Yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah akan pelihara. Memang orang akan menyakiti, kan? Memang orang akan menyakiti, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, kalaulah kamu disakiti, maka ingatlah akan kesakitan aku yang aku lalui, nescaya kamu akan rasa bahawa apa yang kamu lalui itu
amat sedikit, amat kecil sahaja berbanding dengan apa yang aku lalui. 3 hari berturut-turut Rasulullah sediakan makan, panggil ahli keluarga datang. Kalau kita keluarga buat macam tu, memang kita boykot terus. 3 hari Nabi dah dalam keadaan kemiskinan, kumpulkan sedikit, minta Sayyidina Ali kecil lagi bantu Rasulullah, sediakan makan, panggil ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah amaran kepada keluarga terdekatmu. 3 hari Nabi bagi makan. Bila hari ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba nak bagi dakwah pun mereka bangun tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat tak tahu je pergi, lepas makan sampai kenyang. Bila Nabi cuba nak cakap, Nabi kata, siapa boleh tak sesiapa bantu saya untuk saya sampaikan dakwah ni? Semua bangun pergi. Abu Lahab kata semua pergi, dia kata jangan dengar. Ketika itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, budak kecil yang dia tak sampai hati, walaupun dia kecil, dia berdiri depan pintu, dia kata, ya Rasulullah, saya akan bantumu ya Rasulullah, saya akan bantumu ya Rasulullah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi begitu sedih dan Nabi gembira dan sedih. Nabi kata, siapa taat Ali, dia taat aku. Ketika Ali kecil lagi, Nabi, siapa saja taat kepada Sayyidina Ali, dia telah taat kepada aku. Sebab ada siapa? Keluarga Nabi pun halau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mau. Mereka boykot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi teruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengasingkan diri ini bukan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sebelum wahyu turun, Nabi asingkan diri di Gua Hira. Nabi akan pergi untuk menunggu wahyu, untuk mendapat nur daripada Allah, menunggu bilalah nak sampai sesuatu. Sedangkan daripada Nabi kecil lagi, Nabi lalu pun batu, pokok, semua akan bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dengar. Nabi akan bagi tahu, kata dulu aku lalu sampai ke hari ni, batu-batu ni bagi salam kepada aku, assalamualaikum ya Rasulullah. Pokok pun bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi duduk bawah pokok, ranting datang beri teduhan, bagi teduhan kepada Rasulullah. Manusia je tak kenal, semua makhluk kenal. Sebab bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir kan, ibu Rasulullah nampak ada cahaya, kemudian terdengar suara, kata bawalah dia pusing ke masyriq dan maghrib, ke utara dan ke selatan, ke timur dan ke barat, supaya semua orang kenal bahawa inilah Rasul akhir zaman. Dan semua perkara kenal, semua kenal, kecuali manusia saja, walau tahu mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sabar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tetapi selepas wahyu turun kepada aku, tiada lagi pengasingan diri dalam gua, tak ada siapa perlu asingkan diri lagi. Yang dia nak asingkan diri, kalau seorang tu nak asingkan diri, maka bangunlah malam, asingkan diri dia dengan Allah sahaja. Wa kanu wa bil ashari hum yastaghfirun, kan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bangun malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bila mana orang tidur, waqum sallu bil laili wan nasu niyam. Nabi kata bangun malam solat ketika semua orang tidur. Bangun pelan-pelan, sunyi, tak ada siapa tahu, solat. Itulah kalau ada seorang tu nak asingkan diri, hanya dengan cara itu sahaja dia asingkan diri, tak ada cara lain. Maksudnya jangan dia fikir nak pergi duduk dalam gua, dia kata dah lah Nabi pun duduk dalam gua, aku pun nak pergi dalam gua lah. Itu sampai turun wahyu saja, lepas tu tak ada. Nabi bila terima wahyu, Nabi asing, bukan Nabi takut, Nabi selimut. Turun ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, bangun, fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bangun, keluar, pergi dakwah. Warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Pergi keluar, sampaikan dakwah. Orang buat apa-apa sabar dan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka inilah tugas kita juga. Tak boleh asingkan diri. Ini bukan masa selepas Rasulullah dah utuskan, tak ada siapa lagi yang kata baiklah saya nak asingkan diri, kecuali bila akhir zaman nanti. Bila akhir zaman nanti, Rasulullah SAW kata, bila berlaku pergaduhan sehingga penumpahan darah berlaku antara Islam dan Islam, ketika itu Nabi kata, duduk rumah tumpulkan pedang, jangan pergi menyertai mana-mana pihak. Itu cerita lain. Tapi belum lagi penumpahan darah, tak ada apa-apa berlaku, maka kena keluar, kena sampaikan kebenaran. Babus sabri ala al-adha. Ini hadis terusnya saya baca. Haddathana Musaddad qala haddathana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala haddathani al-A'mash an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman as-Sulami an Abi Musa radhiyallahu an an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adan yasma'uhu min Allah azza wa jalla wa innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yurzuquhum. Subhanallah. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tidak ada seorang pun ataupun tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar di atas perkara yang menyakitkan yang dia dengarinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tak ada seorang pun, tadi saya sebut kan, Nabi kata kalau kamu rasa kamu dizalimi, ingatlah kesakitan aku ni. Nabi kata yang paling sabar adalah Allah sendiri, dan sesungguhnya mereka mendakwa baginya akan anak. Mereka kata Allah ada anak pun Allah bagi dia, Allah maafkan lagi. Sedangkan Allah maafkan mereka dan berikan mereka rezeki juga. Satu kisah, Nabi Ibrahim AS tak akan makan kecuali ada tetamu datang. Banyak para sahabat yang amalkan perkara itu, yang mereka tak akan makan seorang. Yang paling masyhur Abdullah bin Umar, Nabi SAW memang definitely Abdullah bin Umar, dia tak akan makan selagi tak panggil tetamu datang. Akhirnya biasanya akan apa berlaku, tetamu makan semua, dia tak ada makanan lagi. Isteri dia pun tengok sampai dia dah kurus keding, orang mula dah marah. Isteri kata engkau tak jaga suami engkau. Dia kata aku buat, tapi semua dia bagi kepada anak yatim makan. Dia tak makan apa-apa. Balik kepada cerita tadi, Nabi Ibrahim pun dia tak akan makan selagi tak ada tetamu datang makan dengan dia. Satu hari ada seorang lalu nak makan, seorang lalu dia panggil, kata mai makan. Dia nak makan, masuk waktu makan, kata mai makan sekali. Orang tu pun sebelum makan dia ambil makan terus masuk dalam mulut. Dia kata sebutlah bismillah dulu. Dia kata apa tu bismillah? Kata aku tak tahu. Dia kata aku mana kenal Allah. Dia kata bangun, kata kalau kita bangun. Maka Allah Subhanahu wa taala cakap kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kata seumur hidup dia mengingkari aku bagi dia rezeki. Dia kata dia sekali tak nak sebut nama Allah, aku halau dia keluar. Maka Nabi Ibrahim pergi cari dia balik, bawa dia datang, berikan makan kepada dia. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adan yasma'uhu min Allah azza wa jalla. Tak ada siapa pun yang lebih sabar daripada Allah sehingga mereka dakwa Allah ada anak. Takadus samawati yatafattaruna min fawqihin. Kenapa? Mereka kata apa? Allah ada, kata hampir langit dan bumi ini hancur. Ayyakuna lirrahmani walada. Mereka mendakwa bahawa Allah ada anak, kan? Tapi Allah tak buat apa-apa, Allah tetap maafkan mereka dan Allah tetap berikan mereka makan. So kita siapa nak menghukum orang, maka bersabarlah atas kata-kata. Satu hari saya baca surah Muzammil, kan, tengah saya fikir macam-macam, saya baca, subhanallah, saya lalu ayat wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Subhanallah, kata bersabarlah atas kata-kata orang. Allah, sebab tu kata Quran ini Allah turunkan untuk kita. Kalau kita faham, maka setiap ayat jawapan bagi setiap kemusykilan kita. Kalau kita tak faham, sekadar adat dan resam saja. Sebab tu kena faham. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah kata kami tahu hati kamu, dada kamu jadi sempit atas kata-kata mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah, memujilah Allah dan sujudlah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga kamu dapat yakin bahawa engkau buat kerana Allah, maka hirau apa dengan kata-kata orang. Allah akan ada, Allah akan sayang kamu. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula bagi dakwah, wahyu pertama turun, kemudian wahyu terhenti lama. Maka orang-orang musyrik kata wadda'ahu rabbuhu wa qala. Oh, Tuhan Nabi Muhammad telah tinggalkan Nabi Muhammad dan lupakan dia. Nabi boleh tahan lagi. Tapi ialah bila orang lain cakap, mungkin Nabi tak terasa. Tiba-tiba Khadijah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, aku pun dah mula risau. Kata, adakah Allah dah lupakan kau ya wahai Rasulullah? Maka ketika itu Nabi begitu sedih sangat. Sebab apa? Isteri sendiri tanya perkara yang sama. Orang lain tanya, Nabi sabar. Orang lain kata Nabi sabar. Tapi bila Siti Khadijah tanya, Nabi dah tak tahan lagi, begitu sedih, hancur hati Nabi SAW. Maka cepat-cepat Allah utuskan malaikat Jibril alaihissalam, kata pergi bagi tahu Rasulullah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Demi cahaya pagi, demi cahaya wajahmu, wadduha ni banyak tafsir dia. Demi waktu subuh, demi cahaya pagi, demi cahaya wajahmu, wal laili idza saja, demi kegelapan malam, demi kegelapan rambutmu, macam-macam tafsir. Allah kata, boleh ke Allah tinggalkan kamu? Kata Tuhan, kamu tidak tinggalkan kamu, tidak lupakan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam mereka kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata ahli nujum, mereka kata penipu, mereka kata, cuba orang kata kepada kita kan, satu orang cakap, tapi kalau semua orang mula cakap, bagaimana perasaan kita? Tapi Rasulullah sabar. Sebab itulah ada dua orang, satu Abu Sufyan dengan satu lagi Abdullah. Dua-dua ni sepupu Nabi. Bukan Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Harith, tak silap saya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka datang untuk beriman ketika perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Fatah Makkah, Nabi paling muka daripada mereka. Sebab apa? Sebab salah seorang ni dia menyakiti hati Rasulullah dengan kata-kata dia. Dia mengungkapkan syair menyakiti hati Rasulullah. Yang seorang lagi dia kata apa? Engkau Rasul. Engkau Rasul, kata engkau pergi naik atas, kau bawa satu bukti tertulis kata engkau Rasul, itu pun dia kata aku tak akan percaya juga, kata. Dan kata-kata dia telah hancurkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab saudara sendiri, sepupu Nabi, bila mereka datang untuk beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam palingkan muka. Ummi Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang jumpa, ya Rasulullah, dia kata engkau orang lain pun kau maafkan, ini kan sepupu engkau. Maka Nabi panggil mereka dan Nabi terima keislaman mereka. Itulah nak kata begitu peritnya, tersiksanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Setiap detik, setiap saat penghinaan demi penghinaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui. Bukan kata dah pergi Madinah dah tertubuh kerajaan Islam, tak ada. Ada lagi munafik pula kan. Mula liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, mula-mula Allah asingkan mereka kafir dengan Islam. Pergi Madinah orang munafik pula, Abdullah bin Ubay pula, dia kata yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Kata kami balik Madinah ni daripada perang Muraisiah ni, kami akan halau keluar orang-orang hina. Maksud dia Rasulullah. Dia kata Rasulullah ni orang hina. Bayangkan seorang Rasulullah. Boleh je Rasulullah doakan, ya Allah kau binasakan dia sekarang juga. Tapi kata tak, wahai Umar. Umar kata perintah Abbad bin Bishr untuk pancung kepala dia. Tapi kata tidak, jangan wahai Umar. Kerana apa? Orang akan kata Rasulullah bunuh sahabat dia. Dia kata faqad kadal halimu an yakuna nabiyya. Sabarlah wahai Umar, kerana orang yang sabar ni, yang tidak balas keburukan dengan keburukan ni, sedikit lagi hampir sampai kedudukan dia dengan kedudukan Nabi, seorang Nabi. So, hampir sedikit lagi nak sampai kedudukan dia dengan seorang Nabi. Ini sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para Nabi, para anbiya sebelum Rasulullah pun sabar juga. Dan para sahabat selepas Rasulullah pun sabar juga. Mereka buktikan apa yang mereka belajar dengan Rasulullah tu mereka amalkan. Ini sekarang giliran kita pula lah, sampai sabar sampai bila? Orang selalu kata, saya kata sampai matilah. Sampai mati. Jangan kata saya dah lama dah sabar ni. Jangan. Sampai mati sabar. Kunci sabar je. Sampai bila-bila. Untuk nak fahamkan kita, Nabi kata tengok Allah pun sabar. Maksudnya Allah pun tak balas, tak cepat. Sebab tu kita bagi sifat Allah Halim. Halimun ghafur. Allah Halim. Allah tidak denda ataupun Allah tidak turunkan azab atas seseorang itu serta meletak Allah bagi peluang. Allah tak mana tahu dia taubat, Allah tunggu, kata wahai hamba-Ku, kau taubat sekarang aku ampunkan kau. Kau taubat sekarang aku tunggu engkau bila kau datang minta ampun. Biarlah engkau pernah ungkapkan kata-kata menghina Allah sekalipun, tapi kalau dia datang bertaubat, Allah tak aku terima taubatmu. Wabihi qala haddathana Umar bin Hafs qala haddathana Abi qala haddathana Al-A'mash qala sami'tu syaqiqan yaqul qala Abdullah qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qismatan ka ba'd ma kana yaqsim. فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله
عز وجل قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك عليه وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membahagikan satu bahagian seperti setengah yang biasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bahagikan. Lalu seseorang daripada kaum Ansar telah berkata, demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembahagian yang bukan dikehendaki dengannya akan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Aku berkata, aku akan memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda sedang berada bersama para sahabatnya. Lalu aku pun berbisik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantas yang demikian itu telah membuatkan baginda sallallahu alaihi wasallam terasa tidak selesa dan berubah wajahnya serta terasa marah, sehingga aku rasa menyesal bahawa sepatutnya aku tidak memberitahunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam telah disakiti dengan gangguan yang lebih banyak daripada ini, namun beliau telah bersabar. So Nabi pun tak balas juga. Marah tapi Nabi tak balas. Tak balas keburukan dengan keburukan. Itulah menunjukkan ianya seorang rasul. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam juga kan, kita dengar dia pun tak balas keburukan dengan keburukan, kerana dia itulah seorang rasul. Orang kata pelbagai kata-kata mereka ungkapkan kepada para anbiya alaihissalatu wassalam, mereka tak balas kata-kata itu dengan maki hamun. Itulah kedudukan dan itulah akhlak para anbiya alaihissalatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk mereka, kerana dengan cara itu sahaja mereka dapat sampaikan dakwah. Kalaulah bayangkan Rasulullah anggap saya ni kan rasul. Hari ni kalau kita ada kedudukan, saya ni tuan kenal tak saya siapa? Saya cakap tuan tak nak dengar. Pun kita dah marah, sedangkan kita tak ada apa-apa pun kedudukan kita banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang datang depan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak balas dengan apa-apa. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi tak balas dengan apa-apa. Bahkan Nabi balas dengan ungkapan jawapan yang baik, sehingga dia pun terfikir dan akhirnya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kerana jawapan, kerana balasan yang Nabi baik bagi itu dengan kebaikan. Dalam peperangan Hunain, bila mana serangan pertama yang dibuat oleh musyrikin menyebabkan semua lari, tinggal beberapa orang saja, dengan 2 orang saja tinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun yang ada salah seorang Abu Sufyan, dia kata dalam hati dia, tapi Rasulullah tahu. Dia kata akhirnya Abu Sufyan dibawa masuk Islam. Lepas Fatah Mekah dia bawa masuk Islam, baru masuk Islam, iman dia belum kuat lagi. Dia kata akhirnya terbongkar penipuan Rasulullah. Akhirnya terbongkarlah penipuan Rasulullah. Bayangkan Rasulullah tahu akan kata-kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat apa. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, bahkan bila mana mereka menang dalam peperangan Hunain, Nabi bagi paling banyak bahagian pertama kepada Safwan bin Umayyah. Sebab dia bila dah menang Hunain, dia tengok je binatang ternakan yang banyak tu. Rasulullah tanya, Safwan masa tu baru masuk Islam. Safwan ni anak Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni adalah tuan kepada Bilal, yang dia pernah mendera Bilal radhiyallahu anhu. Umayyah bin Khalaf. Banyaklah cerita tentang Walid dengan Umayyah dalam Quran kan, yang mereka banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak dia Safwan. Dia pun dihantar seorang yang nak pergi bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas peperangan Badar tu, Umair nama dia. Saya pendekkan cerita, dia pun masa tu iman dia pun masih tak berapa kuat lagi, tak berapa teguh lagi. Bila dia nampak, dia tengok, dia kata ni kalau aku dapat kan best. Panjang cerita dia, sebab Safwan ni Nabi pinjam daripada dia senjata, pakaian peperangan, Nabi pinjam daripada dia. Nabi kata aku akan pulangkan dengan banyak mana aku ambil, aku akan pulangkan lebih daripada tu. Dia pula tengok, Nabi kata kau suka ni Safwan? Dia kata suka. Nabi kata semua untuk engkau, yang kau nampak ni, sejauh mana kau nampak ni, semua untuk kau. Masa tu dia ucap lagi sekali, kata asyhadu annaka Rasulullah,
Dia kata, aku dah yakin memang kau Rasul, kerana selain Rasul tak boleh buat macam ni, tak boleh bagi semua kepada satu orang. Bukan semua, maksudnya apa yang dia nampak depan tu, kata ni semua kau ambil. Lepas tu Abu Sufyan pula, yang tadi dia kata apa, terbongkar dah rahsia Muhammad, bahawa Nabi Muhammad penipu. Abu Sufyan bin Harb, dia pula Nabi kata bagi dia, paling banyak dia dapat. Lepas Safwan, dia dapat paling banyak. Orang Ansar tak dapat apa-apa pun, Nabi tak bagi apa-apa. Sebab tu orang Ansar terasa dalam peperangan Hunain. Dan yang cerita mereka kemudiannya Rasulullah kumpul, Sa'ad bin Ubadah datang jumpa Rasulullah kan, kata, ya Rasulullah, orang Ansar mula cakap belakang, kata kenapa orang lain dapat. Abu Sufyan kata, Rasulullah dah balik ke Mekah, jumpa ahli keluarga, saudara mara, lupakan kami dah. Semua bagi kepada saudara mara orang Mekah saja, orang Quraisy saja. Bagi kat Safwan, bagi kat Abu Sufyan, bagi kat Muawiyah anak Abu Sufyan, bagi kepada mereka inilah yang baru masuk Islam ni. Sedangkan Nabi bagi sebab nak lembutkan hati mereka. Bagi tahu, walaupun mereka ni menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bantu Rasulullah Ansar tak dapat apa-apa, mereka kecil hati tapi Nabi utamakan mereka. Kemudian Nabi panggil orang Ansar, Nabi tanya mereka, adakah kamu fikir kan, dulu Rasulullah perlukan kami, Rasulullah datang berhijrah, kami bagi tempat perlindungan, kami bagi tempat, bagi rumah, kami bantu, kami melindungi Rasulullah. Hari ini Rasulullah dah menang, Rasulullah pergi lupakan kami. Ataupun Rasulullah kata, dulu kamu sesat, kamu bergaduh sama kamu, aku datang bawa syariat, aku ajar kamu kebenaran dan penipuan, aku bezakan antara hak dan batil. Dan lagi-lagi Rasulullah kata, mereka ni walaupun pulang dengan emas dan perak, dengan harta kekayaan binatang ternakan, tidakkah kamu gembira kamu pulang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu dia orang menangis, kata, Rasulullah, kalau macam tu kami tak perlu apa-apa pun, asalkan kau pulang dengan bersama dengan kami ke Madinah. Bila bagi tahu, semua Nabi bagi kepada mereka ni. Orang yang tolong Nabi pun Nabi tak bagi, sedangkan mereka ni buat jahat kepada Rasulullah. Sampai akhir Abu Sufyan dia masuk Islam tu, bukannya dengan maksudnya dia mendahului, sebab mereka dah datang dengan tentera besar. Itu yang dia terus kata tak boleh buat apa, dia masuk Islam. Nabi dah bagi buat pengumuman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dapat keamanan. Dia pun masuk Islam sebab takut. Tentera Islam masa tu dah heavy, dah dapat, maksudnya dah heavy ke atas mereka. Memang tak boleh nak gaduh lagi, tak boleh lawan lagi. Iman belum masuk betul-betul pun, tapi dia masuk sebab nak selamatkan nyawa dia. Dia melihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balas kepada dia, dia masuk Islam, maksudnya dia barulah iman masuk dalam hati dia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh pun mereka yang mana mula-mula masuk, yang mana mereka pun baru nak fikir kalau tak masuk Islam kami dalam bahaya. Akhirnya mereka pun tukar niat mereka dan mereka benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita nak belajar. Itulah yang kita nak belajar daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-adab al-mufrad ni sebenarnya adab-adab, maksudnya akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Lepas ni kita dah bab lain dah. Bab kadzabta li rajulin huwa laka musaddiq, iaitu kita menipu seseorang sedangkan dia membenarkan kita. Jadi saya rasa ini saya akan baca pada kuliah yang akan datang, sebab kalau mula, sebab saya tak habis lagi cerita tentang bab sabar ni daripada dalam kata-kata. Ada satu hadis lagi. Wa bi qala haddatsana Sadaqatu qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Amr ibn Murrah an Salim ibn Abi al-Ja'di an Ummi Darda'i an Abi Darda'i radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbi'ukum bi darajatin afdala min as-salati was-siyami was-sadaqah qalu bala qala salahu dhatil bain wa fasadu dhatil bain hiya al-haliqah. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kalian aku mengajar tentang satu perkara ataupun satu darjat yang lebih utama daripada solat, yang lebih utama daripada puasa dan sedekah? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengislahkan hubungan sesama muslimin itu adalah lebih baik daripada, maksud darjat dia lebih tinggi daripada salat, daripada puasa dan sedekah. Dan merosakkan hubungan sesama muslimin adalah pencukur, iaitu perosak salat, puasa dan sedekah. Maksudnya dia akan musnahkan semua. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, orang yang paling malang adalah seorang yang paling banyak solat dia, paling banyak puasa dia, paling banyak zakat dia, tapi dia berdiri depan Allah esok hari dalam keadaan papa kedana. Kerana banyak tuntutan orang daripadanya untuk hak-hak yang dia telah menzalimi mereka dengan kata-kata dia, perbuatan dia. Maka dia kena bayar dengan ganjaran yang dia ada. Dia pernah maki orang, bayar. Dia pernah menghina orang, bayar. Dia pernah laknat orang, bayar. Bayar, Nabi kata dia akan bayar sehingga habis semua pahala dia, tapi tuntutan masih ada. Maka dosa orang-orang yang menuntut itu akan dipindahkan kepada dia dan dia akan dihumbankan masuk dalam api neraka. Sebab itulah kena balance hukukullah dan hukukul ibad. Jangan kita abaikan hukukul ibad, kata asalkan saya punya solat terjaga, asalkan saya dah puasa, kau puasa tak puasa kisah apa, asalkan saya dah buat umrah, kau pergi tak pergi saya tak kisah, asalkan saya dah buat haji, engkau tak haji lagi, jangan sembang kencang. Kalau kita sembang macam tu, amalan kita, percakapan kita ni akan membatalkan semua ketaatan kita ni, seperti pisau cukur mencukur. Sebab tu Allah kata dalam Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan apa? Ungkit, dengan ungkitan, dengan perkataan yang jahat, yang kotor. Maksudnya kamu ungkit dah bagi, kata dulu aku yang bagi duit kepada kamu. Jangan ungkit. Ungkit ni biasalah kan. Mula orang bagi, bila dia tak puas hati dengan seorang, dia ungkit balik. Kata dulu aku buat baik dengan kau, kau balas ni kepada aku. Jangan ungkit. Dah buat kebaikan, diam saja. Seperti saya sebut tadi, diam sampai bila? Diam sampai mati. Biarlah kita yang terasa akan kemanisan kesakitan itu. Kesakitan itu pun dia ada kemanisan dia sebenarnya. Cuma kita nak tahu ke tak tahu saja. Kalau kita tahu bahawa setiap kesakitan kita akan dapat ganjaran, kita akan kata biarlah aku yang sakit hati, jangan aku menyakitkan hati orang lain. Sebab orang yang sakit hati ni Allah pandang, Allah sayang, dia angkat tangan Allah dengar. Dan orang yang menyakitkan hati orang lain Allah tak pandang dia. Sebab Allah kata irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kata ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang sayang orang lain Allah sayang dia. Maka sayangilah mereka di atas muka bumi ini, yang di langit akan menyayangi kamu. Satu lagi hadis saya bacakan. Wabihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Abbad bin al-Awwam qala akhbarana Sufyan bin al-Husain 'an al-Hakam 'an Mujahid 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhum fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Suratul Anfal ayat 1. Qala hadha takhrijun min Allah 'ala al-mu'minina an yattaqullaha wa an yuslihu dhata bainihim. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang ayat bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kalian. Surah Al-Anfal ayat 1. Beliau telah berkata dalam menafsirkan ayat ini adalah satu penegasan daripada Allah ke atas orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan antara mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Dalam Quran, bila Allah sebut tentang jagalah hubungan dengan Allah, Allah akan sebut jagalah hubungan dengan manusia. Dan Allah beri amaran, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Seorang yang telah dia langgar janji yang dia buat dengan Allah dan dia memutuskan hubungan yang mana Allah perintahkan dia untuk hubungkan, ulaika lahum su'ud dar, ulaika humul la'nah walahum su'ud dar. Allah Ta'ala laknat Allah ke atas mereka. Maksudnya bukan sahaja jaga hubungan dengan Allah, lepas tu kita biarlah, kan ini saya nak pastikan, sebab ini pun perintah Allah juga. Kalau orang tanya saya, kan ada orang katalah kan, kita taat, kita amal dengan Quran saja, kan. Dia kata kalau saya tak terima hadis, tak apa, sebab hadis ada yang
Dhaif juga. Saya kata mengambil mentaati hadis itu adalah firman Allah dalam Al-Quran. Allah yang suruh taat kepada Rasulullah. Kalau korang tak taat Rasulullah, tak terima sabda Nabi, maksudnya tak terima Quran. Quran kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dengar, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Rasul tu apa? Taat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mungkin seorang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam apa keadaan pun tak boleh mengingkari hadis. Mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir, kan? Dalam rukun iman apa? Rukun beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul. Antuk binabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrih. Semua ni termasuk rukun iman, kan? Kalau diingkar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Bukan ingkar Nabi sebagai Nabi saja kafir, ingkar sabda Nabi sebagai sabda Nabi pun kafir. Ingkar sabda Nabi sebagai benar pun kafir. Tak boleh. Tak boleh seseorang menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada bab iman. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dua perkara yang Allah tuntut, yang Nabi pesan sebelum wafat, as-salah wa ma malakat aymanukum, jaga solat kamu, jaga hubungan sesama manusia dengan orang yang lebih lemah daripada kamu khususnya. Di zaman Sayyidina Umar, mereka buat haji setiap tahun sebab masa tu dah ada kemudahan, dan Sayyidina Umar ambil kesempatan haji untuk mendidik umat. Dia orang kumpul ramai-ramai yang datang daripada Syam, datang daripada Iraq, datang daripada Iran, datang daripada Jordan, daripada Palestin, nak didik mereka di sini. Mereka datang haji. Sayyidina Umar akan kata apa? Nah, dia kata ni cemeti. Kalaulah aku ataupun gubernur aku pernah menzalimi kamu, pukullah mereka dengan cemeti ini sebagai balasan. Maka gubernur pergi jumpa Sayyidina Umar, janganlah buat macam tu. Umar kata, habis tu. Dia kata, kau sanggup ke jawab depan Allah nanti? Allah akan tanya tentang orang-orang bawahan kamu. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Allah akan tanya, boleh jawab ke? Dia kata, kami sanggup bayar pampasan kepada mereka kalau kami pernah menzalimi. Apa tu Umar kata, okeylah, saya bersetuju dengan cadangan mereka. Kalaulah ada sesiapa yang pernah buat menzalimi kamu, datanglah tuntut, mereka kena bayar bilangan jumlah wang mengikut tahap kezaliman yang pemerintah buat terhadap mereka. Pemerintah-perintah yang aku lantik. Sayyidina Umar dia akan menangis. Dia kata apa? Orang tanya Sayyidina Umar kenapa menangis. Dia kata, kalaulah seekor anjing pun mati kehausan di tebing sungai Dajlah, itu pun Sayyidina Umar yang akan dipersoalkan kelak. Sebab tu dia menangis. Dia kata, tak tahu bagaimana aku nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Satu baju dia, kan, satu baju dia pakai di jalan sampai ke Syam. Sampai sana tak ada pakaian, dia kata pinjam. Dia kata, bagilah aku pinjam satu baju, basuh baju aku ni, keringkan, bagi balik kepada aku untuk aku pakai. Dia kata, aku tak mampu jawab depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Itulah ketakwaan yang mereka buat dalam menjaga hubungan mereka dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan dengan Allah Subhanahu. Mereka dengan Allah Subhanahu wa taala mereka buktikan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Uthman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, khususnya 4 khulafa Rashidun, mereka buktikan. Uthman radhiyallahu anhu, masa dia orang datang kata macam-macam penghinaan kepada dia, tak jawab apa pun, tak cakap apa. Dia kata, kau kenapa kau nak bunuh aku? Dia kata, kenapa kau nak bunuh aku? Kau cakap kau nak apa, aku buat. Tapi akhirnya mereka bunuh juga Sayyidina Uthman. Di Madinah sepatutnya tentera Islam lah kuat, tapi Sayyidina Uthman kata, sahabat lain kata, benarkan kami, biar kami serang. Dia kata, jangan. Kata, aku tak nak mulakan penumpahan darah dengan perang antara orang Islam dan orang Islam. Jangan. Dia kata, biarlah, biar aku mati, tapi jangan ada orang Islam lain mati kerana aku. Dia kata, jangan. Begitu dia jaga rakyat dia, begitu dia jaga sayang dia, mereka. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu macam itulah masa berlaku peperangan, kan, peperangan Jamal. Dia tak nak buat apa-apa pun, tapi munafik mereka telah lagakan, ataupun kita panggil Khawarij, mereka lagakan dan mereka cetuskan peperangan. Sayyidina Ali cuma bagi amal. Dia kata, ingat tak lagi? Kata, apa? Bila diingatkan Zubair bin Awam, Zubair bin Awam ingat dan dia telah tinggalkan. Kata, aku tak boleh memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya dia orang bunuh dia, Sayyidina Ali, bukan dalam peperangan Jamal, di rumah dia pun dia tak balas. Dia kata apa? Yang bunuh aku ni pun kalau boleh maafkan dia. Sebab apa? Dia tak tahu sekarang ni kalau mereka balas dengan kejahatan, dia tak dapat pahala. Sebab dah habis dah semua, kan, settle. Bukan dia nak azab, dia kata maafkan.
Dia bukan nak azab untuk orang tu, dia nak dia maafkan, dia dapat ganjaran berlipat kali ganda. InsyaAllah dah azan, dah bunyi alam dah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah bulan hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita juga akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita jaga kedua hukuk yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini, dua-duanya tuntutan. Saya selalu sebut kan, ini bukan main-main. Soalan pertama walaupun tentang solat, soalan kedua tentang hukukul ibad, dan yang paling pertama dalam hukukul ibad soalan tentang suami isteri, tuan-tuan. Jadi kena belajar agama, sebab soalan kedua adalah Allah akan tanya bagaimana hubungan kamu dengan isteri kamu, bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu. Itu pertama dalam hukukul ibad, itu paling pertama Allah akan tanya. Kalau kat situ gagal semua. Tak tanya dah bab orang lain. Sebab tu kena jaga dan kita belajar, kita tahu apa yang perlu kita utamakan dalam setiap perkara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman dan jadikan kita mereka yang mengikut alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, yang kita belajar dan kita taat kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات الصلاة والطيبات. سلام علينا.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.